Pagi-pagi lagi, sebelum matahari terbit, aku sudah bersiap sedia untuk mengharungi jalan yang paling mencabar sekali dalam kayuhan semenanjung Malaysia aku ini. Okey, ini perjalanan semalam 46.35. Kita akan reset perjalanan semalam jadi kosong balik. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ini aku akan memulakan perjalanan yang agak mencabar untuk aku. Aku memang take it seriously untuk perjalanan hari ini. Tak ada main-main. Ini serius punya. Dan aku target untuk buat dalam 100 lebih hari ini. 100 km lebih walaupun mendaki. Kita tengok hari ini macam mana. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Jadi jom kita mulakan perjalanan kita dengan bismillah. Aku memulakan perjalanan pada pukul 6.30 pagi. Perkara pertama pagi ni aku kena buat sudah tentunya perlu mengisi tenaga sebelum mendaki ke banjaran Titiwangsa. Sebab bila dah mendaki nanti dah tak jumpa dah kedai makan sampai ke puncak nanti. Okey, kita berhenti breakfast dulu. Baru dalam 4 km perjalanan. Apa-apa hal kita breakfast dulu. Nasi kerabu dengan kopi openg. Alhamdulillah perut pun dah terisi. Jadi ayolah kita meneruskan perjalanan kita lagi. Ui, jauh perjalanan ni. Untuk peringkat awal perjalanan aku hari ini, aku masih boleh relax lagi sebab cabaran sebenar belum lagi bermula. Okey, baru 10 km. 10 kilo yang pertama ni jalan dia naik turun. Zon pendakian aku rasa kat depan ni tak jauh lagi. Ini baru betul-betul mula mendaki. Tadi naik turun macam itu je. Cuaca pagi ni sejuk gila. Berkabut sekeliling. Man, cantiknya kau nampak tu. Ini batu kapur ke apa ni? Ni kalau kat Thailand banyak Baru 14 kilo ni. Aku rasa zon pendakian dah pun bermula. Sebab aku dah nampak kawasan bukit-bukit kat depan ni. Tu dia bukit besar di hadapan kita. Wah. Pada waktu ni, mental aku dah mula tercabar juga bila nampak bukit besar-besar di hadapan aku. Dan aku tahu aku kena merentas bukit-bukit tersebut. Tapi aku perlu bertenang untuk memastikan emosi aku terkawal dan tak koyak cepat. Baru awal-awal perjalanan ni, mental tak boleh koyak je kawan-kawan. Okay, dah lama aku tak lalu jalan macam ni. Jalan mendaki bersimpang siur. Wow, gila ya. Aku boleh pergi paling laju pun 8-9 km per jam. Lori depan ni pun menjerit. Menjerit untuk mendaki. Baru 20 km kayuhan. Aku sekarang berada pada ketinggian 244 meter dari paras laut. Bila aku tengok map hari ni kan, aku akan naik ke macam dari jeli tadi tu, aku akan naik 900 meter lebih, hampir 1000 meter ke atas. Elevation gain mungkin dalam 1000 lebih macam gitu aku. Sekarang ni pukul 9.30 pagi, 9.30 pagi baru 20 km. Baru 20 km ni. Hari ni target aku kalau boleh, aku memang nak sampaikan ke Gerik juga. Dan aku perlu mengharungi perjalanan sejauh 100 km lebih kalau nak sampai ke Gerik. Entah sempat ke tak? Mana taknya. Baru kayu sikit, aku dah ternampak warung tepi jalan. Terus aku singgah. Ada warung ni, singgah dulu. Tak boleh tahan. Assalamualaikum. Buka tak? Nampak dah mental aku dah mula goyah ni. Aku pun terkejut sebenarnya. Boleh pula ada satu warung ni kat tengah-tengah tempat yang tak ada apa-apa ni. Baru 22 kilo. Nanti rehat dulu sekejap. Minum. Ni nak buat 1 kilo pun Allah. Barai weh. Jauh lagi ya Allah. Nah, 2 terus. Ni aku dah rasa air turun sikit-sikit ni. Nampak gayanya macam nak hujan. Lagipun aku tengok fokus hari ni tengah hari hujan.
dekat area Titi Wangsa sana. Aku tengok langit hari ni pun boleh tahan mendung dia. Ni nampak ni, hujan dah ni. Agak lebat juga dia punya green mist ni. Ini kalau teruskan ni confirm basah ni. Oh, baru lepas minum pukul 10 lah ni. Baru buat 22 km. Tapi perjalanan tetap diteruskan walaupun hujan ni tadi. Ni dah reda dah. Ni jalan basah ni. Walaupun hujan tadi. Langit mendung gila. Harap janganlah hujan. Semangat, semangat, semangat. Dalam pendakian ni, aku kayuh secara santai dan perlahan walaupun mengerah tenaga juga. Kalau rasa penat, aku akan berhenti kayuh sekejap dalam 1-2 minit tanpa turun dari basikal. Setiap 10 km pula, aku akan berhenti berehat panjang, lebih kurang dalam 15 minit hingga ke setengah jam. Sekarang ni aku sudah berada dekat satu hentian yang diberi nama hentian Perau. Perau ke apa benda nama dia kan. Tapi hentian ni adalah hentian yang telah ditinggalkan. Tak ada apa-apa kat sini. Semak samun macam gitu aja. So far aku baru buat dalam 30 km. Dari 20 km ke 30 km sekarang ni. Aku rasa setakat ni itu adalah pendakian yang paling susah sekali bagi aku. Sebab aku buat lebih kurang dalam 5, 6, 7 km per jam saja. 5 km tu paling slow lah. Dia punya jalan tu mendaki. Habis satu selekoh nampak mendaki lagi, selekoh lagi mendaki lagi. Quite mental jugalah sebenarnya untuk dari kilometer 20 hingga ke 30 tadi. And lagi satu, sepanjang kilometer 20 hingga ke 30 tadi memang kiri kanan tak ada apa-apa. Cuma aku nampak ada satu macam empangan. Lepas tu ada satu hentian dekat Batu 13 sana tu yang memang pun dah ditinggalkan, memang tak ada apa-apa. Sekarang ni waktu pukul 11.20 dah. Ayuh kita sambung perjalanan semula. Kita tengok nanti 40 km ada apa pula. Dulu rasanya dia punya aktiviti kat sini tu lah, kat Dasik Perau ni. Tapi dah terbengkalai dah. Okay, aku ada nampak sedikit menurun di depan ni. Tapi jangan tertipu sebab depan sana akan menaik lagi nanti. Sedap dapat relaxkan kaki jap. Dah khabar dah dia akan naik semula. Dekat belakang tu aku rasa tu macam kedai makan atau hentian. Tapi dia tengah buat renovation kat sana. Menurun lagi sikit. Lepas tu depan tu naik lagi. Waktu ni, keadaan mental aku sedikit stabil. Sebab seronoklah juga dapat merasa jalan menurun yang banyak dan sedikit panjang. Walaupun sebenarnya mendaki pun banyak juga, cuma di peringkat pendakian ini dia tak curam sangat macam pada kilometer yang ke-20 tadi. Tengah aku syok-syok layan jalan, sedar-sedar aku dah masuk sempadan negeri Perak dah. Yo geng, sekarang ni kita sudah memasuki negeri Perak. Tapi ini tengah menurun ni. Jangan tertipu, depan tu naik lagi. Sekarang ni aku tengok meter dalam 46 km per jam. Dapat merasa sedikit menurun. Walaupun nanti kat depan sana ada naik 50 km per jam menurun. Tu dia menaik semula. Bahagia itu sementara guys. Bahagia sekejap waktu menurun, lepas tu kena mendaki lagi. Okey, baru 40 km perjalanan. Tak ada apa sangat dekat kawasan daripada 30 hingga 40 km ni. Memang tak ada tempat yang menarik pun untuk disinggah. Memang tak ada apa-apa. Hoi, letih weh. Ni aku berhenti jap refill energy. Sebab aku perut dah rasa lapar ni. Bila lapar aku punya kaki dah start menggigil. Jadi aku kena makan dulu sebelum aku menyambung perjalanan aku semula sekejap lagi. Oh ya, waktu sekarang pukul 12.42, menghampiri pukul 1. So ni lepak jap. Pukul 1 macam itu aku gerak kot. Untuk sampai ke puncak Titi Wangsa ada lebih kurang dalam 12 km lagi dari sini. Okay, jom for the next 10 km.
Mendaki lagi. Okay, nampaknya hujan renyai-renyai mulai turun. Tadi aku dah nampak kereta datang dari depan basah. Hujan makin lebat nampaknya. Aku tak ada pilihan melainkan untuk meneruskan sehingga ke puncak Titi Wangsa sebab tak ada tempat berteduh kat sini. 10 km seterusnya ni sebenarnya adalah waktu yang paling kritikal buat aku. Aku mula rasa tak selesa sebab basah lencun dan keadaan ke atas ni pula memang sejuk sebab berada di altitude yang tinggi. Waktu ni aku memang berada di tahap mental yang tercabar dan emosi pun mula rasa tak stabil juga. Sumpah aku mental dah koyak ni. Dah dekat 47 km. Tapi itulah, bila dah hujung-hujung ni makin koyak pula mental sebab kita dah target memang sikit lagi nak sampai, tapi dia punya mendaki dia tak habis-habis. Koyak habis mental. Aku tak sabar nak sampai atas tu. Lepas tu aku rasa aku nak rehat sekejap Lepas tu aku nak menurun ke Tasik Banding. Lepas tu rehat ke apa, solat kat sana dulu. Kemudian aku akan climb lagi lebih kurang dalam 10 km. Lepas tu baru menurun ke Great. Aku harap sempat hari ni. Aku memang betul-betul dah koyak ni. Aku cuba nak malam ni aku tidur katil sedap. Itu je yang aku nak sekarang ni. Ya Allah, tolonglah, harap inilah salah ni. Turun ni. Janganlah naik lagi, tolonglah. Sejuk kat atas ni. Dengan kebasahan lagi ni. Setelah bertungkus lumus melakukan pendakian, akhirnya aku pun tiba di hentian Titi Wangsa ni pada pukul 2 suku. Akhirnya sampai juga RNR Titi Wangsa ni. Sekarang berada dekat puncak. Jom kita tengok view dari sini. Sini ada view tau. Oh, itu dia. Oh, cantik. View dari sini. Cuma apa, dia berkabus, berawan sebab hujan kan. Ni aku tak fikir benda lain je ni. Aku nak makan. Lapar. Memang lapar teruk ni. Ni alhamdulillah nasib baik ada kedai makan buka kat sini. Itu ada orang bagi tahu aku kedai makan kat sini dia tutup tapi ni nampak buka. Jadi jom kita pergi makan dulu. Rehat jap. Lepas tu kita akan sambung perjalanan kita sekejap lagi. Okey, sekarang ni 51 km. Kilometer yang ke-50. Dan waktu sekarang adalah pukul 2.44 petang, hampir pukul 3. Aku memang express je ni tadi, makan apa semua. So aku nak turun ke Tasik Banding lepas ni. Sebab aku sekarang ni tengah mengejar masa. Aku kena ada kat Tasik Banding tu lebih kurang dalam 3.30 petang macam itu. Lepas tu rehat jap. Lepas tu aku akan teruskan perjalanan lagi untuk mendaki pula. Dalam lebih kurang 10 km macam itu pendakian. Kemudian baru menurun ke Great. Aku tak tahu sempat ke tak hari ni, tapi aku memang kejar masa juga sekarang ni. Jadi jom kita gerak sekarang. Wih, depan tu aku nampak ada apa benda melintas tu. Aku ingatkan dia menurun terus tau. Rupanya ada menaki juga sikit. Itulah. Aku ingatkan dari hentian Titi Wangsa tu jalan akan menurun terus ke Tasik Banding. Rupa-rupanya ada juga beberapa pendakian, tapi sikit-sikit je lah pendakian dia. Tak adalah banyak dan susah mana pun. Cumanya untuk turun ke Tasik Banding ni, jalan dia memang teruk sebab banyak berlubang. Jalan teruk. Bahaya. Aku kena matikan kamera. Okey, inilah dia. Sampai dah area Tasik Banding. Kalau korang boleh nampak kat bawah tu, banyak houseboat kat situ. Lepas tu ada RNR Royal Belum. Aku tengah fikir ni nak berhenti situ ke tak. Sebenarnya aku tak sembahyang lagi ni.
Sekarang ni dah 81 km. Tadi dekat area Titi Wangsa atas sana tu, aku dalam kilometer yang ke-50 kan. So dari atas sana turun ke Tasik Banding ni lebih kurang dalam 30 km. Tapi itulah, jalan je agak teruk juga. So memang sangat bahaya lah. Aku pun tadi penat sebab aku pegang handle aku kuat-kuat. Lepas tu penat brake apa semua sebab jalan memang teruk gitu. Bila kau pegang handle kuat-kuat, badan kau rasa sakit, bahu ni sakit, tekan brake apa semua kan. Tangan ni memang rasa lenguh-lenguh lah. Masa mendaki tu kaki je lenguh, tapi ni satu badan lenguh sebab nak kontrol supaya tak terjatuh tau. Ni kaki aku, kaki belah kanan ni dia rasa sakit-sakit ni. Aku tak tahu kenapa. Tadi mungkin aku tersalah henjut kot. Sebab waktu aku menurun bukit tu aku henjut sekuat-kuatnya. Jadi dia tak tahulah tersalah urat ke apa benda ke. So ni aku berhenti jap, rehat jap. Tengah fikir sama ada aku nak bermalam kat sini, camping kat sini, ataupun aku nak meneruskan kayuhan. Tapi kalau ikut dengan aku nak terus je. Sebab aku dah basah ni. Lepas tu aku memang nak tidur katil malam ni. Aku tak nak camping sebab aku perlukan tidur yang selesa malam ni. Tapi masalahnya depan ni, lepas ni aku kena mendaki lagi 10 km. Sekarang jam dah pukul 4 petang. Aku ada lagi lebih kurang dalam berapa ya? Aku rasa dah 50 km lagi kot. 8, 9, 10, 11, 12. Lebih kurang dalam 40 km lagi aku kena selesaikan. Kalau aku teruskan aku akan sampai malam kot. Pukul 8, pukul 9 macam gitu. Okey, aku decide untuk teruskan. Depan ni ada pendakian 10 km lebih kurang. So aku kena fokus untuk mengejar masa sebelum aku kena selesaikan pendakian tu dalam pukul 6 macam gitulah kot. Sebabnya aku tak sembahyang lagi ni. Nanti waktu turun tu aku berhentilah mana-mana solat sekejap. Salam bang. Mana? Gerik. Pemandangan kat Tasik Banding ni memang cantik sangat. Tapi bila dah keletihan ni dan mengejar masa, aku memang dah tak ada masa nak menghargai pemandangan sekeliling. Apa yang aku tahu, aku nak habiskan kayuhan ni dengan cepat je. Korang perasan tak brother yang tegur aku atas jambatan tadi tu? Inilah brother tu. Nama dia Supki. Siapa dia ni? Kejap lagi aku cerita. Okey, baru lepas solat jam, dekat tepi jalan tu ada satu dataran dekat depan kem askar tadi tu. Lepas tu lepak-lepak jap dengan Supki. So bila Supki dah ada ni, aku dah relax sikit lah. Tak terkejar-kejar. Sebab aku tahu akan ada orang dekat belakang aku yang akan cover aku if anything happen ke apa kan. Kayu sampai gelap pun tak apa, sebab Supki ada kat belakang. So ni aku slow-slow je lah. Tengok, yang bagus lah. Siap buat coklat sekali. Ya Allah, memang betul-betul supporter ni. Air energy semua ada. Bagus betul lah. Kalah ni Litua di Langkawi punya ni, yang apa, support tu. Mujur juga Supki ni ada. Sebab kalau dia tak ada, mungkin mental aku akan betul-betul koyak waktu ni. Sebab pendakian 10 km ni merupakan pendakian yang terpaling mencabar bagi aku. Ada beberapa pendakian yang sangat curam. Nak lepas bukit yang curam ni, entah berapa banyak kali aku berhenti dan kehabisan tenaga. Mujur Supki bawa snack dan minuman untuk aku tambah tenaga. Aku punya air pun dah habis dah sebenarnya. Oh, tengok Supki, setiap kali aku berhenti mesti dia akan bagi air. Siap bukakan tu penutup. Ni mentijak kaki krem ni. Oh, Supki ni dia memang orang Gerik dan duduk berhampiran dengan Bandar Gerik. Aku kenal dia melalui Facebook sebab dia ni pun main basikal touring juga macam aku dan pernah touring jauh-jauh sampai ke luar negara juga. Ini baru pertama kali aku jumpa dia depan-depan. Semalam aku ada hubungi Supki nak ajak dia makan malam sama-sama kalau aku sampai ke Bandar Gerik nanti. Tiba-tiba petang ni dia boleh pula muncul ke atas banjaran Titi Wangsa ni dan teman aku sampai ke Bandar Gerik. okey, aku dah buat 90 km dah ni, tapi masih mendaki. Waktu sekarang hampir pukul 6.30 petang. Aku dah barai gila ni, babe. Dari kilometer 80 ke kilometer 90 ni banyak pendakian yang agak steep juga, yang agak curam.
Jadi energi aku memang dah drain out. Kaki aku sakit ni sebelah kanan. Sikit lagi selesai mendaki ni, dalam 1 km lagi kot, akan terus menurun sampai ke Greek. Mungkin ada climb sikit-sikit je, kecil-kecil je, tapi tak apa, yang penting menurun. Oi, aku nak rest. Dah tak boleh tahan ni. Tak sabar sampai Greek ni. Layan dulu. Okey, aku rasa zon pendakian dah habis. 91.59 km. Alhamdulillah, pendakian dah habis. Mungkin ada daki sikit-sikit depan sana, tapi ini memang dah, lepas ni menurun dah. Ayuh kita ke Greek. Aku dah tak ada energi ni. Sedap angin. Menurun. Tak perlu kayuh dah. Aduh, perlu relaxkan kaki. Alhamdulillah. Nikmatnya ya Allah. Okay, aku kena matikan kamera sebab agak bahaya juga ni. Sebab jalan tak berapa elok sangat. Aku takut nanti aku jatuh ke terbabas ke apa ke. Okay, Suki ada kat belakang aku ni. Memang baik betul lah dia support hari ni. Okey, kita akan menurun lagi. Berhati-hati, aku kena off kamera. Waktu sudah menghampiri pukul 7 malam sewaktu aku mulakan penurunan. Nasib baiklah aku sempat menurun sebelum betul-betul gelap dan aku pun tiba di kawasan berhampiran Bandar Greek pada pukul 8 malam. Okey, ini dia dah nak sampai Bandar Greek. Rehat dulu dekat Petron depan ni. Ada lagi 10 kilo nak sampai ke Bandar Greek, tapi kita rehat dulu. Okay, dah 113 km. Ni lepak-lepak jap ni kat Petron kat belakang ni. Ni berhenti rehat jap. Suki pergi solat jap apa semua. Tu nanti aku solat kat hotel lah, aku buat jamak. Serius weh, badan aku dah teruk gila ni. Belakang aku sakit, kaki sakit. Lepas tu ni sakit-sakit atas badan rasanya kita. Memang betul-betul keletihan ni sekarang ni. So aku decide mungkin aku akan stay kat sini 2 atau 3 malam macam itu dekat sini. Aku tak tahu lagi, tengok macam mana. Sebab aku perlukan recovery. Aku perlu pulih balik semula. Aku kena rehat yang secukupnya sebelum aku meneruskan perjalanan semula. Dia pun cakap pun dah tak betul lah ni. So silau. Alright, ni nak pergi ke Pekan Greek. Ada lagi lebih kurang dalam 10 hingga 12 km sebab aku nak pergi check in hotel. Jom. Bandar Greek ni adalah bandar pertama yang korang akan jumpa sekiranya korang turun dari Banjaran Titiwangsa. Kalau nak cari tempat penginapan, boleh je cuba walk in mana-mana hotel bajet kat sini. Ada banyak. Aku pun walk in je, tak buat tempahan awal pun. Dah sampai dah SMZ Hotel. Akan check in kat sini. Ini walk in je ni. Aku tak book lagi. Kita try tengok ada ke tak. Alright, dah check in dah bilik. Okay lah, 1 malam RM50. And bilik dia quite nice juga bagi aku. So masuk-masuk akan nampak bilik air kat sini. Alright, nampak ni. Basikal sebiji terus aku masukkan. Sebab bilik ni dekat tingkat bawah. Aku tanya dia tadi boleh bawa masuk basikal ke tak. Dia kata boleh je. Ni katil aku. Ada TV kat sini. Ni Suki ni. Okay, ni sebenarnya nak pergi makan dengan Suki ni. Nak pergi mana? Jom. Katanya nak mamak ada. Ingin benar-benar nak mamak. Duduk Terengganu tak ada. Tu lah, duduk Terengganu dekat Kelantan pun tak jumpa mamak. So kita dah sampai Perak ni. Kita pergi mamak. Nak makan nasi kandar. Sini nasi kandar sini okey tak? Okey lah. Sama lah macam Penang lebih kurang. InsyaAllah sama. Okey, jom kita pergi makan.
Kalau korang nak tahu, kat belah-belah pantai timur sana memang payah sangat nak jumpa kedai mamak. Aku pun tak tahu kenapa. Sebab tu bila aku dah sampai sini di pantai barat ni, aku mencari kedai mamak. Maka si Suki ni pun layankan je lah tekak aku, bawa pergi ke kedai mamak berdekatan. Cumanya disebabkan dah agak lewat, banyak lauk-lauk dah habis dah kat kedai mamak ni. Tak apalah, janji dapat merasa dari kepunan kan. Okay. Berehat. Terima kasih escort kita hari ni. Apa problem? Tak jumpa lagi. Selamat berehat. Alright. Alhamdulillah selesai semua. Hari ni aku melalui hari yang sangat panjang, geng. Ni dia hari ni 123.57 km. Dia 123 tu kalau jalan yang landai tak apa juga. Ni jalan yang mendaki kau-kau hari ni memang teruk lah. Sebenarnya mental aku koyak juga hari ni, tapi nasib baik tadi Suki datang. Aku tak suruh pun dia datang, tapi nasib baik juga dia datang sebab dia bawa aku supply macam-macam makanan, air apa semua. Sebab aku pun memang dah shortage air, shortage makanan. Kalau Suki tak datang hari tu, aku rasa aku dah mental koyak lah tu. Mungkin mendaki sikit, lepas tu aku patah balik ke Tasik Banding tu. Aku tidur kat Tasik Banding tu. Tapi sebab ada dia, aku pun macam gagahkan juga. Aku nak selesaikan juga hari ni sebab aku nak tidur dekat katil yang empuk ni kan. So aku akan bermalam kat sini lebih kurang dalam 3 malam. Sebab aku perlukan recovery, aku perlu rehat. Aku nak pastikan yang lutut aku ni tak ada apa-apa. Aku harap janganlah benda-benda yang teruk berlaku kat lutut aku ni. Memang sekarang ni memang tengah sakit gila. Aku harap dia sakit sebab penat. Janganlah benda-benda yang teruk-teruk kan. So dah masa untuk aku masuk tidur. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton. Dan insyaAllah kita akan jumpa dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.